Dia buat bubuk suara. Kita baca kitab lama-lama, siapa keluar pada hari Asyura, khabar kepala budak anak-anak yatim, sebanyak mana rambut anak yatim tu, sebanyak itulah Tuhan ampun dosa kita. Rupanya hadis puak-puak ni, puak-puak Imam Nam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini dia tulis ini sebiji dengan teks asal. Kata Syekhul Islam, kerana peristiwa pembunuhan Husain, syaitan telah membisikkan kepada manusia agar membuat dua bid'ah, iaitu bid'ah bersedih dan bergabung pada hari Ashura dengan memukul wajah, berteriak, menangis, menyiksa diri dan sebagainya. Hal itu menyebabkan mereka menghina para salaf, melaknat mereka dan memasukkan orang yang tidak berdosa ke dalam golongan yang berdosa, sehingga mereka mencela orang-orang sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama masuk Islam. Dalam upacara itu dibaca sejarah peperangan yang kebanyakannya dusta. Tujuan dari mengadakan upacara itu adalah untuk membuka pintu fitnah, perpecahan di antara ummah. Sungguh menurut kesepakatan kaum muslimin, ini bukanlah perkara yang wajib atau sunnah. Bahkan meratapi, bersedih terhadap musibah pada masa lalu merupakan tindakan yang sangat diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan sunnah terhadap peristiwa Karbala. Benda dah jadi, dia bagi hidup, dia bagi hidup, dia bagi hidup, dia bagi hidup. Maka pada hari ini, pada hari Ashura ini, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apa syaitan buat? Syaitan menghidupkan dua bid'ah. Satu bid'ah bersedih. Satu bid'ah bersedih. Siapa dia orang bersedih? Rafidah. Sedih, pukul kepala mai berdarah. Lagi pula satu bid'ah, bid'ah seronok. Bid'ah seronok. Seronok apa? Seronok Husain mati. Mari kita tengok pada muka surat 114. Puak-puak ni buat ubah suara ni. Ni tengok apa hal dengan depa ni. Tengok. Bid'ah bergembira pada hari Ashura. Dia seronok. Kebetulan bubuk suara. Ada orang buat suara menangis. Pasal Pak Makcik sedih. Seronok bawa suara bagi orang makan. Dalam perbahasan yang lalu kita bahas tentang bid'ah pada hari Ashura menurut Rafidah. Dalam perbahasan ini kita bicara tentang golongan menentang kelompok Rafidah, lalu menjadikan hari Ashura sebagai hari kebahagiaan. Mereka adalah kelompok Nawasib, juga fanatik kepada Husain. Ini depa ni, depa menamakan diri depa Nawasib. Manakala Nawasib yang saya sebut tadi, Syiah menamakan. Yang ni puak-puak ni depa panggil depa penentang Rafidah. Tapi depa dengan Syiah sama atau mana? Dua-dua mengangkat martabat Husain pada martabat yang bukan-bukan. Tapi gamaknya sama-sama depa duk, kan? Satu Syiah dia kata imam 12. Imam tu 12. Lagi satu Syiah dia kata imam tu 6. Mana boleh 12? Hak lagi 6 ni hampa buat bid'ah. Maka dia bercerai. Dia tak jadi puak-puak imam 12. Dia Syiah juga, tapi Syiah kepala otak dia. Imam ni 6. Ni Nawasib. Sayang juga dia kepada Husain, sayang juga. Tapi dia tak suka Rafidah ni, pasal Rafidah tambah imam lagi 6. Rafidah ni dia kata merepek. Tapi dia Syiah juga. Tapi dia kata Rafidah ni merepek, ada sampai pukul kepala. Kita ni takat bawa suara sudahlah. Tapi dia Syiah juga. Bila main Aisyah dia maki juga, bila main Abu Bakar dia marah juga. Tapi dia pada dia lah, gamaknya dia ini pertengahan lah kot. Pertengahan. Tengok apa dia buat. Dalam perbahasan baik dia kata, mereka adalah golongan Nawasib yang fanatik kepada Husain dan keluarga Nabi. Mereka adalah orang bodoh yang menyambut kerosakan dengan kerosakan, kebohongan dengan kebohongan, kejahatan dengan kejahatan, dan bid'ah dengan bid'ah. Lalu mereka membuat tradisi bergembira, bersenang-senang pada hari Ashura. Misalnya mereka berpesta, berhias-hias warna-warni, banyak memberikan nafkah pada keluarga, memasak makanan yang tidak seperti biasanya yang dilakukan pada hari-hari raya dan musim-musim tertentu, hingga mereka menjadikan hari Ashura sebagai hari raya dan hari kebahagiaan. Ini Syiah Nawasib. Dia buat bubuk suara. Kita baca kitab lama-lama,
Siapa keluar pada hari Asyura, khabar kepala budak anak-anak yatim, sebanyak mana rambut anak yatim tu, sebanyak itulah Tuhan ampun dosa kita. Rupanya hadis puak-puak ni, puak-puak Imam Nam ni, depa punya hadis. Kita pun hari Asyura, bahtera Nabi Allah Nuh landing, Nabi Adam diterima taubat. Rupanya puak-puak hadis ni punya hal. Ahli sunnah tak ada hadis begitu. Subhanallah. Jadi ikhwan, ke belakang itu ikhwan boleh baca sendirilah. Dia bawa beberapa hadis, dan dia menceritakan lagi macam mana yang berlaku peristiwa Karbala itu berlaku. Dia pun cerita di situ sikit. Saya cuma nak ambil dia punya point saja.